Okey, bila Rasulullah kembali, ambil balik burak, terus kembali ke Masjidil Haram. Dan sinilah orang-orang tanya kan, dah Rasulullah dakwa dia pergi Masjidil Aqsa. Jadi orang-orang daripada Bani Ka'ab tu dah ada yang berapa orang pergi, cuba nak minta pada Rasulullah, cuba apa? Cuba gambarkan. Ada berapa tiang, bagaimana bentuk, orang pernah pergi tu. Nak tengok betul ke Muhammad ni betul-betul pergi ke Masjidil Aqsa. Jadi macam orang yang dah biasa pergi sebelum ni tanya ada berapa tiang, bangunan dia macam mana, bentuk dia macam mana. Lepas itulah Allah datangkan gambaran masjid tu pada Nabi. Dan Nabi boleh cerita tanpa melakukan kesalahan dan kesilapan. Dan Nabi juga habaq kan, lepas waktu ni akan datang satu kafilah. Sebab masa Nabi nak sampai di Mekah tu, Nabi melihat di bawah tu ada satu kafilah sedang melakukan perjalanan baru nak masuk kota Mekah. Jadi bila bicara tu, kafilah tu tak sampai lagi, tapi Nabi kata sekejap lagi akan sampai satu kafilah. Betul, kafilah tu sampai. Betul dah semua. Tapi hak jenis hati nak menolak ni, sampai bila pun mereka akan tolak, tuan-tuan. Yang kita nak sekarang, kita tetap berpegang dengan keyakinan kita. Bila kita beriman pada Allah, automatik kita beriman dengan sifat dia. Salah satu sifat Allah ialah kalam. Dan kalam Allah yang ada pada kita hari ini ialah Al-Quran. Kita percaya dengan apa yang Al-Quran sebut. Kita percaya dengan apa yang Rasulullah sebut. Dan untuk hal-hal yang terkait dengan Isra' Mi'raj, bila dia di luar batas akal kita untuk berfikir, maka kita terimalah dia sebagai satu mukjizat yang telah Allah tentu dan qadarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk diperdebat-debatkan, bukan untuk dibahas-bahaskan, tetapi untuk diambil pelajaran-pelajaran, maklumat-maklumat, isi-isi yang penting dan berguna. Bukan sahaja untuk keduniaan kita, tetapi untuk akhirat kita, untuk agama kita, untuk Islam kita. 9-10 Abang Jaafar. Boleh dah? Boleh dah? Kena pergi lagi? Cukup? Cukup? Cukup ke tak lagi? Sikit lagi? Sikit lagi? Kau cukup dah? Sikit lagi. Baik. Kita ambillah rumusan. Tuan-tuan, selalu saya sebutkan, bila kita ni bercerita tentang Isra' Mi'raj, kita perlu keluar daripada satu kepompong yang kita panggil fundamental. Maksudnya selalu bila kita berceramah, bila kita bercerita mengenai Isra' Mi'raj, kita akan cerita latar belakangkan cara apa? Cara klasikal, cara tradisional. Yang ni dah dibawa oleh ulama-ulama terdahulu. Dan kita tidak pernah menafikan jasa-jasa dan ketokohan ulama terdahulu mengisahkan kisah ini dalam bentuk dan gaya mereka yang tersendiri sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat pada waktu itu. Mereka dah taburkan jasa, dah tinggalkan jasa dengan ilmu-ilmu mereka. Tetapi masa yang kita lalui ini melalui perubahan. Makin berkembang, makin canggih, makin moden, makin saintifik. Maka pendekatan yang kita ambil keluar daripada kepompong ini. Memang kita masih kekalkan fundamental. Dari sudut jalan cerita, memang tak akan ada perubahan pun. Dari situ Nabi berlepas, di situlah Nabi sampai, tak akan berubah. Mi'raj pun sama. Nabi-nabi sepanjang perjalanan tak akan pernah bertukar jadi nabi lain dah. Malaikat hak bawa Nabi ditukar kepada malaikat lain, cerita yang sama. Tetapi kita nak ambil ilmiah-ilmiah yang ada kesesuaian dengan zaman kita. Yang ni perlu kita cari, yang ni perlu kita gali, yang ni kita perlu usahakan. Yang ni kita perlu usahakan. Supaya apa? Supaya setiap kali bertukarnya musim Isra' Mi'raj dari satu tahun ke satu tahun, kita sentiasa mendapat ilmu-ilmu dan input yang baru, yang sesuai kita rasakan bagi suasana Isra' Mi'raj ni untuk dibawa pendekatan sesuai dengan generasi dan zaman kita.
Kita bukan nak langkau yang fundamental tadi, cuma kita nak mengambil pelajaran-pelajaran baru. Sebab itulah ada ulama-ulama menyebut 3 asas benda. Pertama, antara benda yang bertentangan dengan akal dan benda yang bertentangan dengan adat. Satu benda yang bertentangan dengan akal, satu benda yang bertentangan dengan adat berbeza. Yang kedua, benda yang tidak dapat diterima oleh akal versus satu benda yang memang ilmu Allah tak buka lagi pada masa tu. Contoh ni banyak berlaku bila berlakunya perubahan zaman. Untuk zaman dulu-dulu sebagai contoh, bila orang sebut benda macam ni seolah-olah akal tak boleh terima. Macam kita kata, okey, di zaman akan datang nanti, zaman ni bayangkan telefon ada wire lagi. Mungkin zaman akan datang manusia ni akan cipta telefon tak ada wire dah. Telefon tu bawa telefon saja-saja. Kita akal pada masa tu mesti menentang dan melawan. Payah. Kalau tak ada wire lagu manalah dia punya, ikutlah aliran ke apa ke, nak masuk, nak bercakap, nak menerima, receive ni. Payah. Tapi bila jadi betul-betul hari ni, kena terima ke tak? Maksud saya, akal masa tu menolak lawan satu ilmu yang Allah tak buka lagi. Yang ni sering berlaku. Ataupun kita pada masa tu menganggap telefon hak tak ada wire tadi hanya boleh telefon semata-mata. Tapi kalau kita kata mungkin satu masuk video pun kita boleh, sebelum ni boleh cakap saja. Ni kita boleh tengok gambar. Kita boleh tengok gambar dalam tu. Payah nak terima tu. Telefon tak ada wire boleh cakap, aku boleh terima. Tapi nak tengok gambar-gambar ni payah. Tiba-tiba keluar gambar tak boleh buat apa, kita kena terima. Lepas tu gambar pula, kalau nak resolusi yang tinggi, yang cerah ni payah. Dia kena TV skrin besar juga. TV jenis telefon kecil-kecil ni payah. Tiba-tiba tubik keluar sungguh. Tubik tu keluar lah Kelantan dia tu tak. Apa dia tubik tu? Terbit lah. Tubik tu terbit sebenarnya. Keluarlah resolusi. Dan hari ni semua duk kumpul pada dia. Bercakap pun pada dia, chatting pun pada dia, sosial pun pada dia, komunikasi pun pada dia, suara pun pada dia, audio pun pada dia, visual pun ada dia, game pun pada dia. Bahkan kita kata semua dalam telefon. Satu benda yang kita rasa sebelum ni mustahil untuk ada benda macam ni ketika dulu. Ini yang dikatakan satu benda yang bertentangan dengan akal versus satu benda yang ilmu Allah tak bagi lagi pada masa tu. Banyak benda macam ni berlaku. Kita rasa tak logik, tak percaya, tiba-tiba zaman kita atau zaman akan datang buat betul benda ni. Ada betul ya? Macam dulu kereta terbang tak? Amat mustahil kereta terbang tak? Tapi akan datang mustahil lagi tak kereta terbang. Saya rasa mungkin boleh buat dah, tak mustahil dah dengan teknologi yang hebat canggih. Jadi kita kena faham benda-benda macam ni. Faham ke tak ni? Bila faham dia habis cerita. Kalau tak faham dia kena sambung lagi. Okey, faham, cukuplah tu 9:16. Jadi apa pun malam ni, sekurang-kurangnya bawa balik satu pun alhamdulillah. Tuan-tuan balik bawa 2 benda pun alhamdulillah. Bawa balik 3 pun alhamdulillah. Bawa balik lebih alhamdulillah. Yang saya jadi galak kalau dengar ustaz ceramah 1.5 jam, satu benda pun aku tak faham. Apa benda ustaz ni? Tu sedihlah saya ni. Satu benda pun tak ada dak. Kurang-kurang satu, alhamdulillah. Satu pun satu tu lah Allah bagi ilmu pada kita malam ni. Kalau 2, kalau 3, kalau lebih, alhamdulillah. Saya bukan datang nak mengajak. Kita ni hanya berkongsi. Ilmu datang daripada mana? Daripada pemilik dia, Allah. Wasilah kita saja tolong sampaikan. Bukan hak kita pun. Bukan hak saya pun ilmu ni. Allah bagi, tolong sampaikan. Kalau dia tak mau bagi, tak bagi. Kalau dia tak mau bagi malam ni, macam-macam boleh jadi kat saya. Tayak pancik tengah jalan lah, demam lah. Jangan sebut pancikkan balik ni, pancik sungguh naya. Macam-macam. Kalau nak jadi terhalang tu tak, ada kes lah, ada emergency lah. Tapi kalau dia nak bagi, dia tetap bagi. 1 jam ke 2 jam ke, alhamdulillah. Apa pun yang baik datang daripada Allah. Yang lemah, yang kurang, yang serba tak kena, tak ada orang lain lah, datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر.